Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Anas Farihin dan anda sedang menyaksikan Berita Parlimen. Sidang Dewan Rakyat hari ini menyambung semula perbahasan Rang Undang-Undang Perlembagaan Pindaan 2024. Ia antara lain bertujuan menurunkan had umur untuk memohon kewarganegaraan daripada umur 21 tahun kepada 18 tahun. Pindaan Perlembagaan Persekutuan Berhubung Kewarganegaraan mencerminkan kesungguhan kerajaan Madani melakukan reformasi. Ahli Parlimen Segambut Hanayuh berkata, komitmen kerajaan dibuktikan dengan membawa usul pindaan itu. Hantar ke jawatan kuasa pilihan untuk dikaji dan mendapatkan pandangan semua ahli parlimen. Pindaan ini merupakan satu naskah yang holistik. Tiada ruang penolakan berdasarkan perundangan dan garis panduan sekiranya seseorang itu mencukupi syarat dan kelayakan. Beliau memaklumkan Pusat Khidmat Rakyat Parlimen Segambut menerima 97 permohonan berhubung kewarganegaraan. Daripada jumlah itu, 41 diluluskan, 14 dengan status selesai, 12 ditolak dan 30 permohonan sedang diproses. Sementara itu, Ahli Parlimen Air Hitam Datuk Seri Dr. Wee Ka Siong memuji komitmen dan iltizam kerajaan dalam menyelesaikan isu kewarganegaraan menerusi pindaan berkenaan. Ia memandangkan isu itu telah berpanjangan sejak sekian lama. Beliau turut memuji tindakan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Sultan Ismail dalam menyelesaikan kes-kes tertunggak berkaitan kewarganegaraan dalam tempoh sebelum pindaan itu dibawa dan dibincangkan di Dewan Rakyat. Jadi sudah tentunya perlu wujud satu SOP. Untuk perkara 15A, 19.1, saya rasa SOP ini kena jelas untuk membantu mereka yang masih mendahagakan kewarganegaraan. Dan saya nampak dalam kes ini, ya betul, tidak retrospektif, tapi ada tindakan terhadap kes-kes yang sebelum undang-undang pindaan ini berkuasa. Saya berkuasa. Sebab itu saya minta Menteri melihat perkara ini. Selain perkembangan global, pengukuhan ringgit berbanding mata wang serantau lain didorong keyakinan pelabur terhadap agenda pembaharuan kerajaan. Perkara itu dimaklumkan Menteri Kewangan II Datuk Seri Amir Hamzah Azizan menerusi teks dibacakan Timbalan Menteri Kerja Raya Datuk Seri Ahmad Maslan. Pendekatan kerajaan meyakinkan kerana mengambil pendekatan pertamanya menetapkan hala tuju jelas melalui kerangka ekonomi madani dan keduanya menyusuli dengan pelaksanaan pembaharuan dasar termasuk Akta Keuangan Awam dan tanggungjawab fiskal serta penyasaran subsidi elektrik, air dan diesel. Asas ekonomi juga bertambah kukuh menyaksikan peningkatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan pengangguran dan pengekalan inflasi. Kementerian Perdagangan dan Komoditi berhasrat tingkatkan bantuan geran penanaman semula sawit untuk rancakan produktiviti pekebun kecil. Perbincangan mengenainya akan dibuat bersama Kementerian Kewangan. Sehingga hari ini penanaman semula kita ini untuk pekebun kecil hanya sekitar 0.2% saja. Dibandingkan dengan standard yang perlu kita buat ialah 4% setahun. Kita cubalah, tunggu hari Jumaat. Doa banyak. 100 juta ringgit diperuntukkan untuk program penanaman semula bagi tahun 2024 dengan menyediakan 50% geran kepada pekebun kecil. Baki 50% perlu dipinjam melalui Agrobank. Dan ini berhubung program pembiayaan mudah tanam semula pekebun kecil sawit TSPKS 2.0. Sejak Januari hingga Isnin lepas, 1,165 pekebun kecil sawit terima manfaat melibatkan pembiayaan hampir 53 juta ringgit. Ia membabitkan kawasan tanaman seluas 3,378 hektar. Bagi tahun 2024, kerajaan telah memperuntukkan 100 juta bagi program pembiayaan mudah tanam semula pekebun sawit untuk pekebun-pekebun kecil.
Penanaman semula ini lebih memfokuskan kepada program tanam semula sawit bagi pokok sawit yang menua yang telah berumur lebih daripada 25 tahun dan tidak lagi produktif. TSPKS 2.0 sasar kawasan tanaman seluas 5,900 hektar bagi tahun 2024. Sehingga Senin lepas, lebih 2,300 permohonan diterima merangkumi kawasan hampir 7,700 hektar. Permohonan syarikat penerbangan untuk pembaharuan atau tambah had trafik udara daripada MEFCOM akan terkesan jika gagal capai sasaran prestasi tepat waktu OTP. Langkah itu bertujuan atasi isu kelewatan penerbangan yang menjejaskan pengguna. Bagi menangani isu kelewatan dan pemadaran ini, MOT dan MEFCOM pada April 2024 telah menetapkan 85% sasaran OTP dan 80% penerbangan yang mematuhi jadual bagi semua syarikat penerbangan Malaysia yang beroperasi dari semua lapangan terbang di Malaysia. Sejak Januari hingga Ogos tahun ini, 315,388 penerbangan dijadualkan dengan 258,112 penerbangan dioperasikan syarikat penerbangan Malaysia. 76% daripadanya menepati waktu yang dijadual, manakala 90.2% ditangguhkan kurang 2 jam dan bakinya ditangguh lebih 2 jam. Dalam pada itu, syarikat penerbangan diharap tambah baik SOP untuk percepat bayaran balik bagi kelewatan penerbangan 5 jam dan lebih kepada penumpang. Satu penambahbaikan oleh MEFCOM supaya untuk memastikan hak pengguna ini dapat dilindungi. Kerana kalau kelewatan lebih daripada 5 jam ataupun kalau mereka menjadualkan semula penerbangan-penerbangan melebihi beberapa jam, maka pengguna ada hak untuk menuntut full refund. Dan tempoh 30 hari itu seperti yang saya katakan adalah satu tempoh maksima yang kita berikan kepada syarikat penerbangan. Tetapi kita harap syarikat-syarikat penerbangan ini dapat mempercepatkanlah. Kalau ia dapat percepatkan, maka imej syarikat penerbangan itu lebih baik. Dia juga baik untuk pemasaran mereka. 47 sindiket bawa masuk pekerja asing berjaya ditumpaskan sejak Januari hingga bulan ini. Ia melibatkan 1,285 tangkapan, membabitkan ahli sindiket dan pendatang tanpa izin. Notis penolakan masuk NTL yang dikeluarkan kepada warga asing setakat bulan lepas pula mencecah 25,215. Bukan sekadar mereka dikenakan NTL di pintu masuk. Bahkan imigresen juga sudah pun mewujudkan pasukan khas yang membuat rondaan sebelum daripada pengembara ini pergi ke kaunter imigresen. Jika pasukan ini mengesan mereka ini berlama-lama, 5 jam, 6 jam, 7 jam, 8 jam masih tak pergi ke kaunter, bermaksud sedang tunggu isyarat daripada sindiket. Nak maklum mereka kaunter mana mereka patut pergi. Hasil daripada pasukan rondaan ini, setakat September tahun ini, kita telah berjaya menyekat 6,694 orang pengembara daripada masuk. Kerana alamat tempat dia nak datang ke Malaysia, dia tak ada, wang dia tak cukup, ya, dan segala macam. Jabatan Imigresen kini dalam fasa akhir proses memuktamad perolehan sistem saringan awal pengembara selain menaik taraf CCTV dilengkapi audio dan visual di kaunter pemeriksaan. Mengenai agensi kawalan sempadan Malaysia pula, beliau berkata operasinya akan dilaksana secara berfasa di 5 pintu masuk negara mulai 1 Januari tahun depan. Ini termasuk KLIA 1 dan 2, ICQS Bangunan Sultan Iskandar, ICQS Bukit Kayu Hitam, Pelabuhan Tanjung Pelepas dan Rantau Panjang. Pemilihan pintu masuk itu ambil kira aspek demografi dan risiko berbeza di laut serta darat. Agensi ini juga akan bagi fokus untuk menyelesaikan isu sumber manusia, aset dan kewangan untuk memastikan proses transisi operasi pintu masuk ini lancar. Jadi buat masa sekarang, kita ada 78 kekuatan kaki tangan. Bila roll out sepenuhnya, kita akan ada 13,420. Itu angka yang kita sasarkan, ya.
Jadi sekaligus pengambilan aset pun akan berlaku secara berperingkat juga. Keperluan membangun satu rang undang-undang khusus berkaitan kecerdasan buatan AI sedang dinilai. Ia antara usaha Kementerian Digital hadapi cabaran etika, peraturan dan perundangan berkaitan teknologi berkenaan. Kementerian Digital juga turut menilai keperluan pembangunan satu rang undang-undang yang berhormat ialah khusus berkait dengan AI seperti mana yang dilaksanakan oleh negara-negara Kesatuan Eropah menerusi penguatkuasaan the European Union Artificial Intelligence Act. Pindaan pemberian taraf kewarganegaraan secara kuat kuasa undang-undang bertujuan elak anak-anak pemastautin negaraan. Bagi anak pemegang status pemastautin tetap kategori warga asing sepenuhnya, mereka boleh tuntut taraf kewarganegaraan asal ibu. Jadi, kalau anak mereka lahir di sini, mereka tanggungjawab mereka adalah melaporkan kelahiran itu tapi mereka adalah warga negara asing. Jadi pindaan pemberian taraf warga negara secara buka kuasa undang-undang bertujuan bagi mengelak anak-anak pemustautin tetap memiliki dua kewarganegaraan. Jelas Datuk Seri Saifuddin, fokus pihaknya turut terarah kepada pemastautin tetap yang tidak ada permit masuk atau dokumen perjalanan negara asing. Mereka adalah anak angkat individu yang lahir sebelum merdeka dan berada di negara ini sebelum pembentukan Persekutuan Malaysia. Kerajaan komited pastikan permohonan kewarganegaraan individu kategori ini dipermudahkan dan diutamakan. KDN sudah memuktamad garis panduan jelas dan telus terutama untuk perkara 15A dan 19-1. Tiada kumpulan akan terabai menerusi pindaan perlembagaan persekutuan berkait kewarganegaraan. Ratusan sesi libat urus telah diadakan dan inputnya mula dibahaskan di Parlimen hari ini. Jaminan Kerajaan Perpaduan Malaysia, Kerajaan Madani adalah pindaan yang dicadang ini tepat pada masa, landscape dan dinamika persekitaran sekarang. Malah segenap perihal dasar dan tata cara ke arah perbahasan oleh ahli parlimen pada hari ini juga sudah pun kita penuhi. Tentunya sebagai menteri yang bertanggungjawab terhadap perihal kewarganegaraan, saya mengulangi jaminan bahawa tiada satu pun kumpulan yang akan terkecuali atau diabaikan dalam pindaan ini. Sekian berita Parlimen dari Sungai Kesegara, Palestin pasti merdeka. Saya Nas Farihin. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.